memang macam kena sawan bab satu. Usah tahu lah kan. Kadang-kadang contoh ni contoh lagi saya beritahu. Tiba-tiba orang perempuan tengah sidai kain, nampak jiran kita lelaki tu bawa perempuan tak mana-mana masuk dalam rumah. Siapa ke kita tak pernah nampak muka dia tu. Kita pun sangka baik, agak adik dia ke macam tu. Contoh, kita sangka baik, contoh. Esok tu bini dia datang jumpa kita, "Kak, nak tanya satu soalan boleh?" "Tanyalah." "Ada tak Kak nampak suami saya bawa perempuan lain balik?" Apa nak jawab? Aku nak tengok budi basuh ni, nak tengok apa macam mana jawab. Agak-agak akak lah jawab macam mana Kak. Tak nampak apa. Tengok bagus dia. Semalam memang mata saya rabun, saya tak perasan sangat kan. Tak, dia cakap apa? Tak ada pula perasan dia bercover. Sebab tapi sekali saja. Kemudian panggil suami tu, "Bang, sekejap bang." Apa dia? "Semalam saya nampak abang bawa." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan nazir masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Malam ini tajuk yang dipilih adalah tentang hidup berjiran dan juga berjemaah, kejiranan dan berjemaah. Jadi hidup kita ni suka tak suka realiti masa kini kita tidak boleh lari daripada hidup kita perlu berinteraksi sesama manusia, baik rakan sekerja, baik sesama rakan serumah, jiran-jiran setaman. Macam tadi umumkan tadi yang bakal haji tadi siap sebut nombor rumah mana, lorong berapa, siap beritahu, kan? Dan juga jiran-jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah kita dalam lingkungan jarak, kira-kira dalam Islam yang diajar kira-kira 40 buah rumah, sama ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dalam perkataan Arab, jiran itu membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah ataupun tetangga. Maka dapatlah disimpulkan bahawa semangat kejiranan membawa erti satu suasana atau perhubungan yang positif antara satu dengan yang lain dalam satu-satu kawasan kejiranan. Ini menunjukkan kepada kita betapa Islam menitik beratkan hubungan persaudaraan kejiranan, yang mana menitik beratkan keharmonian dan persaudaraan antara satu sama lain, dan agama Islam adalah merupakan sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara sesama manusia. Menetapkan lingkungan jiran dan had jiran dalam satu kawasan berbeza-beza menurut keadaan tertentu dan suasana. Bahkan menurut Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Al-Azim wa Sana'ul Masani, bahawa penetapan jiran ini dan lingkungannya, kawasannya secara zahir kembali kepada uruf, yakni adat setempat. Kalau tak ada kiri kanan, contohnya dia rumah dia jenis menghadap, yang rumah kluster tu dia buat macam mana, dapur bersambung,
Kan 4. Kalau tu dianggap jiran, maka jiran lah ya, kalau kawasan tu. Rumah flat meninggi ke atas contoh kan, meninggi ke atas menegak, macam tu jiran lah, jiran lah. Dah rumah setompok kan beli tanah lot kan. Kalau kat kampung-kampung luar bandar kan, dia tak ada lot, dia berserak tu, sini menghadap sana, ni menghadap situ, tapi dia dianggap jiran, maka jiran lah. Kalau adat setempat mengatakan tu jiran dia, kita kan hidup berjiran, maka jiran lah. Macam tu. Faham ya? Tak faham baiklah faham ya? Payah mana. Ini adalah pendapat yang tepat, kerana dalam kaedah syarak menyebutkan setiap yang datang dari perintah syarak ialah mutlak, dan sekiranya tidak ada penerangan jelas dari kaedah melaksanakannya juga tidak dapat dijelaskan dari pemahaman zahir bahasa, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan dalam melaksanakannya. Jarak rumah memang berapa meter itulah kawasan tu sendiri, tapi dianggap tu jiran ni, maka jiran lah kat kawasan tu. Kat sini kawasan kami ni ada 5 biji buah rumah, jauh-jauh rumah dia, tapi itulah jiran dia. Jadi kalau dia dapat kenduri pun siapa lagi dia nak ajak, itulah yang dia ajak kan. Itu sebabnya. Dan yang paling cantik sekali kan, bila sebut dengan 40 kiri 40 kanan 40 depan belakang atas bawah, sahabat pernah tanya kat Nabi, dan bila Nabi kata kiri kanan depan belakang atas bawah tu, tang atas bawah tu, sahabat monong macam mana pula atas bawah ni. Zaman Nabi dulu tak ada kan, jadi Nabi senyumnya, Nabi kata kamu ikut aja. Rupanya zaman ni baru jumpa rumah flat, rumah apartmen baru jumpa, tapi yalah golak-golak juga, tapi ceritanya wajib baik. Salahnya sekarang duduk apartmen, tak siapa duduk atas pun tak tahu, siapa duduk bawah pun tak tahu. Susah lah macam tu. Jangankan situ, rumah yang tak berapa flat pun tak kenal, macam mana? Kan tanda-tanda akhir zaman ni selalu saya share tu, rumah makin besar, orang makin tak ada, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang, air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada, manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang, rakan di media sosial semakin ramai, rakan sejati makin tak ada, pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu, perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak, melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Kan, teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tapi yang nak ambil tadi melancong satu dunia, mana tompek dia tak pergi. Balkan, Europe, China, Kemboja, Vietnam, semua pergi. Habis dah, penuh pasport itu, cop. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Jangan cakap rumah flat, jiran sebelah rumah tak kenal. Habis macam mana? Bukan saya tak nak kenal Ustaz, saya bawa lori, pukul 4 pagi dah keluar, tak siapa-siapa tu rumah sebelah pun tak tahu. Yang seorang tu pula, dia keluar, kawan tu berbalik, kawan tu balik, kawan tu belum balik-balik lagi, ceramah hari-hari tak balik-balik, contoh kan. Tapi ada satu langkah yang paling senang sekali, jangankan 40 kiri 40 kanan, 100 kiri 100 kanan pun boleh kenal. Macam mana cara? Datang masjid, habis itu. Tu yang dikaitkan berjiran dan berjemaah tadi. Datang masjid, macam ni kan kenal tu. Sebab masjid ni difahamkan memang macam ni lah hari-hari ramai kan. Cara galak tu tak adalah tu dah kan. Mudah-mudahan. Jadi makna kata kita boleh kenal ramai. Kadang-kadang bila dah salam lah, kadang kita ada masalah ni, dia pening kepala lah, rumah ni tandas banyak tersumbat, aduh. Tengah salam-salam dah habis tu, salam sallallahu ala Muhammad, salam, jumpa lah kau, baru ingat jamban ni tadi kait dengan jiran ni. Jiran ni kau jual AWK. Jiran ni pakar bab jamban menyamban ni, pakar yang seorang ni pula. Aku tengok kau baru ingat lah, rumah aku masalah, kau ciknya lah, kau ajak dia aku datang. Macam tu dia datang, settle masalah. Jangan main-main, poning weh. Berak-berak terapung, tak pening kepala. Jangan main-main, hilang fokus weh, jangan main kan. Jadi macam tu lah boleh selesai.
Tu sebab kena baik dengan jiran, jangan belagak-lagak kan. Jadi, dan Islam menggariskan dengan jelas tata cara hidup, meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Betul kan? Berapa ramai orang, aku tak datang masjid ni, aku tengok online je, kan. Senang. Guru pun tak nak datang tengok, bukan saya lah, orang lain kan. Saya tak ada apa-apa kan, banyak kan. Tapi guru-guru takmir yang mengajar dekat sini datang, rugi kita tak datang. Ilmu dia tinggi, tengok muka dia pun redup ya, macam kan. Ya kan, tengok muka Samsul Bat ni nak selfie je pula kan. Tak sonang, semayang pun tak khusyuk, macam mana lekor nak ambil gambar ya. Kan, dia aim tu tunggu dia habis semayang kita subuh tu kan. Tu lah tadi, semayang dalam susah, semayang luar susah, semua susah kan. Tak apa tuan-tuan, ambil lah gambar. Saya ni okey je, gambar tagak RM50 gambar rabah RM100. Tak adalah tuan-tuan, saja je kan. Jadi tanpa akhlak yang baik, kehidupan manusia akan jadi kucak-kacir. Itu sebab dia sebut tentang adab berjiran. Kita berjemaah ni ambil berat satu dengan yang lain. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri? Tak boleh. Doktor pakar bedah tu pun, dia pun tak boleh bedah diri dia sendiri. Ada? Tak ada. Saya kebetulan siang tadi saya ceramah dekat hospital Chancellor Tuanku Mukhris kan, HUKM. Doktor yang duduk depan tu pakar bedah, aku cerita pasal tu bosah pula dia pun tak boleh bedah diri sendiri. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri dah. Kena orang lain, melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Tu tak boleh ambil kira tu dah, bongak tu kan. Ya, tuan-tuan faham tak faham saya cakap ni? Faham kan? Kan susah sangat. Bahasa kosakata Negeri Sembilan ni saya pakai yang simple, paling basic tu kan. Ya. Dan kalau kita tengok, tak ada siapa boleh hidup sendiri, tak maun dia kan. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri, tak boleh. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri, bak sendiri gayung tu, lari orang kampung tu. Yang seorang tu dengan angkuh cakap, tak apa kau kapan dengan aku tu, kau biar lah, pandai aku guling-guling masuk sini dalam kubur. Jangan bohong. Tak ada mana dah, orang kena bawa dia masuk dalam kubur kan. Jadi janganlah kita belagak atas dunia tu. Yang kadang kita tengok kan, tu sebab ziarah orang meninggal ni, nak buang perasaan sombong. Kata guru saya kan, nak buang perasaan sombong ada 3. Pertama, ziarah orang sakit tanat. Tengok dia sakit, lah sian aku besok janganlah sakit macam ni, tak nak aku sombong-sombong ya Allah. Kedua, ziarah orang meninggal. Allah, ramai orang tengok dia, aku besok tak ada tak tidak orang tengok aku, mulut dah lah jahat, contoh kan. Yang ketiga, ziarah kubur. Tak ada siapa belagak ke kubur dah, pergi ke kubur lah. Manalah tanam aku ni besok, kubur dah penuh lah sebenarnya, seksyen 20 pun penuh, mana nak dihantar ni, sangkut lah kat pokok tu kan. Tak ada kan, sampai masuk mati. Tak ada siapa pergi kubur tak terfikir pasal mati. Kalau dia pergi kubur dia tak fikir pasal mati, ya salah bangap, itu tak tahulah dalam kepala tu apa dia fikir. Kita fikir kubur, pergi kubur mesti fikir aku besok macam mana lah, macam mana lah aku duduk dalam, ada tak orang tengok aku, ada tak orang ziarah aku, ada tak orang sedekahkan untuk aku, contoh lah kan. Tu fikir. Jadi sementara hidup ni buatlah panggil elok kan, berjemaah, berjiran kan. Tanpa akhlak, manusia hidup akan kucak-kacir kan. Budi bahasa kena ada. Tu tengok tuan pengurusi, susah nak tengok pengurusi majlis macam tu nya budi bahasa bercakap. Sebelum saya menyerahkan kepada penceramah, wah nampak, dia tak main macam orang lain lah kan. Orang lain semua nak capek tanpa melengahkan masa, dia tak ada dah, relax kan. Saya ingat saya ceramah aku 9 dah tadi tu kan, saya punya relax kata kan. Tapi itu kan cakap budi bahasa, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang.
kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Ikutlah budi bahasa orang tu. Tompek orang tu macam mana, pergi meminang, tak mau dia datang macam ni lah, tak payah banyak cerita, kita nikah lah budak ni, tak mau dia macam tu dah. Berunding elok-elok datang, kami dia datang ni bawa hajat, macam tu kan, unding elok-elok, cakap elok-elok kan. Dan model yang terbaik sudah tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh akhlak yang terpuji, khuluqil azim, akhlak yang terhebat, yang terbaik dalam Islam. Akhlak adalah bersumber dari dua sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, kan. Jiran berasal daripada perkataan Arab yang bawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan ataupun tetangga. Dari segi istilah jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, sebelahan kampung, daerah, malahan lebih besar, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah, setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Mana termasuklah atas bawah, tuan, kan? Jadi menurut Ali Ibn Talhah daripada Ibn Abbas, jiran mau pengertian hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Jiran juga boleh dikatakan sebagai apabila penempatan itu dihuni oleh manusia yang lain yang juga tinggal berhampiran dengan rumah yang dihuni oleh kita, itu juga adalah jiran. Berdasarkan kamus Dewan, jiran adalah orang yang berada dekat dengan rumah kita, rumah yang lain. Jiran juga bermaksud tetangga, orang sebelah, orang sekampung, teman, berjiran, bertetangga, berhampiran, sebelah menyebelah, berdekatan, sekampung, sedesa, setempat, kejiranan, kemuafakatan, kerjasama, kesepakatan. Ambil lah mana-mana nak. Panjang tu kan. Jadi jenis-jenis jiran, ada 3 jenis jiran kata Nabi. Pertama, jiran 1 hak. Kedua, jiran 2 hak. Yang ketiga, jiran 3 hak. Jiran 1 hak, kita ambil jiran 3 hak dulu. Jiran 3 hak, dia adalah jiran, dia adalah Islam, dia juga adalah ada pertalian saudara mara dengan kita, pertalian darah dengan kita. Maka dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai Islam, hak sebagai saudara mara. Jiran 2 hak, dia bukan saudara mara, tapi dia Islam dan dia jiran. Dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Manakala jiran 1 hak, jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia jiran, dia tetap ada hak sebagai jiran. Tu sebab kalau masjid tiba-tiba buat jamuan raya Aidilfitri, boleh dia jemput yang bukan Islam tu datang. Mohlah datang, tapi janganlah ajak masuk dalam ni, kat luar tu tempat makan tu khaskan tempat duduk dia, mai datang. Dia pun datang. Okey, kamu makan dulu ya, kami nak semayang sekejap. Jamuan lepas maghrib, you boleh makan dulu sikit-sikit, makan kuih dulu. Okey. Kita pun masuk semayang. Dalam masuk semayang, dia duduk-duduk kat kemah tu, dia terdengar imam baca tadi. Tersentuh hati dia. Contohlah kan. Baru dia dengar betul-betul bacaan tu. Dia tanya imam, "Imam, apa maksud ayat ni, Imam? Apa maksud imam bila ayat macam ni yang imam bacakan?" Beritahu dia. Saya dulu pernah berceramah dekat ni, berbanyak tahun dah saya ceramah kat Simpang Renggam. Ada satu YB kawasan Cina, bukan Islam. Dia rajin pergi masjid. Masjid tu dia siap sumbangkan solar panel, dia bagi sumbangan macam-macam. Bila time program maulud ke program ceramah tu, orang buat kat luar, dia dengar sampai habis. Dia tak, bukannya ada setengah YB tu yang bukan Islam tu datang sampaikan hadiah ya. Dia datang, dia dengar ceramah sekali. Ada sekali itu saya datang tu, dia pun berucap lah sebelum saya ceramah tu, dia berucap dulu. Masa tu meraihkan bakal haji lah. Dengan ini saya mengucapkan semoga bakal haji membawa pulang haji yang mabuk tu. Apalah mabuk pula. Kan? Dia nak menyebut salah tu. Saya cakap, "Datuk, salah tu. Mabrur." Oh, lain lah. Memang lain. Mabuk tu kau poning. Kan? Oh ya kan, sorry dia. Tapi dia memang nak belajar. Dia tanya, ni apa maksud? Ini apa maksud? Ni apa maksud, dia tanya. Itu sebab saya kata tadi, jiran walaupun dia 1 hak, jangan lupa, jangan ketepikan dia. Kalau ada masalah, bagi flyers tu sesuai untuk dia sekali, bagi dekat dia sekali makluman. Kadang kita tak tahu ada yang sanggup kan? Dia dah tersentuh dah tentang Islam, cuma masanya belum. Abang Adam Khori tu yang baru masuk Islam tahun 2000
12 tak salah saya. Sekarang dia dah mengislamkan lebih 17 orang kawan-kawan. Kita yang Islam daripada awal seekor pun tak dapat. Sorry, seorang pun tak dapat. Seekor pula kan. Kan? Jadi jiran bukan Islam ni pun ada hak dia. Barang siapa yang menyakiti orang asing, bererti dia menyakiti diriku, dan barang siapa menyakiti aku, bererti dia menyakiti Allah. Tu Nabi beritahu tu. Walaupun dia bukan Islam, tetap wajib kita santuni dia, tegur dengan baik. Tu Nabi ajar. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan buat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nampak tu? Teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Masuk taman perumahan, koyok tu belagak lah, jobo ni sembilan kata. Tak nak dia campur orang lain. Aku ni pangkat tinggi dulu kerja, ini semua ni not my level, kata. Macam tu lah. Kenduri-kenduri pun aku tak campur dengan dia orang ni, minta maaf lah. Ayat kan. Belagak. Tak dapat macam tu dah tuan-tuan. Kena baik dengan semua dokek dan yang jauh. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman hingga yang mencintai untuk tetangganya, atau beliau berkata untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Kan? Tak sempurna iman seseorang kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu melebihi daripada dirimu kamu sendiri. Kan? So tengoklah macam mana, dapat tak kita? Tak dapat kan? Susah kan. Standard persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Yang pertamanya ithar. Ithar ni maknanya mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Dapat tak baik macam tu gak lah. Dapat tak macam tu? Susah tuan-tuan. Kan cakap tuan-tuan ni termasuk yang bercakap kan. Kita lah kan, orang nak pinjam kereta, rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 kita bagi pinjam. Umum puan, rasa-rasa lah kereta nombor 1 ke kereta nombor 6. Saya cakap kereta nombor 1 tu kereta baru keluar tau daripada showroom, berkilau, plastik pun tak buka. Kereta nombor 2 lagi lama, nombor 3 lagi lama, paling lama kereta nombor 6. Rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Umum puan jawab nombor apa? 6. Tengok dia contoh pun tak dapat, dia budi basuh dengan orang. Contoh pun nombor 6 lagi kan. Dah lah kereta nombor 6 tu kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jambatan Pulau Pinang dulu, punya lama kan. Dia kata nak pinjam, nak tolong lah nak pinjam kereta, kenapa rumah nak bersalin, bagilah kereta nombor 1 tu, ibu keluar kodai tu plastik tak buka, kau tumpah darah sonang ada plastik. Tak, kereta nombor 6 dah lah banyak pantang larang kereta tu. Kau nak pinjam kereta ni, terima kasih lah banyak, tapi sebelum kau pakai kau kena faham dia ada pantang larang tu lah. Apalah pantang larang gear itu kau kena goyang-goyang sikit, jangan gap. Tu gear 1 tu lah parah. Tak apalah, saya cubalah. Yang kedua yang ni lagi penting. Apa dia? Break biasa tak makan, tapi insyaAllah lah langsung tak jadi pinjam. Break tak makan bagi pinjam kat orang, gila betul jiran macam tu. Tak apalah, lain kali lah aku pinjam, baik tak payah bagi pinjam kan. Bagi yang terbaik macam tu lah. Nabi pun bagi baju, Nabi bagi yang terbaik. Nabi pakai baju baru, sahabat tahu cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Tak ada Nabi nak ni nak niat nampak, tak ada. Nabi kata sekejap, Nabi masuk dalam tukar baju kedua, Nabi bagi baju baru. Baju yang kedua pun sahabat minta, ya Rasulullah baju tu pun cantik juga, Rasulullah boleh bagi aku tak? Sekejap, masuk dalam tukar baju ketiga. Sampai baju ketiga, cantik baju kau Rasulullah, boleh tak aku nak baju tu? Nabi pun ambil dan Nabi tahan, cukup ya, jangan minta lagi, ni je yang aku ada. Nampak? Sampai macam tu sekali lah. Cuba kalau kita orang perempuan baru dapat tolakung Siti Kalilah, saya tak sebut jenama yang satu lagi tu, dia tak taja macam kita ni. Siti Kalilah ni pun main buat sebut tu kan, pakai telokong, anak bagi, jiran nampak tengah semayang ni jemaah nampak cantik telokong kau, bagilah kat aku. Tak apek dah ni nampak, marah
baru lagi bau kodai. Bila dia semayang tu dekat telah tengok ada aircon, semayang tekan macam tu lah. Tak apik lah kita kan bagi, tapi nak bagi tengok Nabi, akhlak Nabi. Nabi bagi yang terbaik. Macam tu. Yang terbaik Nabi bagi. Kan? Masak nak bagi kat jiran, masaklah yang paling sedap kita boleh masak. Bagi ni, Assalamualaikum, salam. Kebetulan ni ada buat mihun Singapura sikit. Allah, susah-susah. Yang jiran yang seko ni pun satu pula dengan bokeh-bokeh sonyap. Orang dah bagi tu balik lah, tak kata apa bahasa lagi, sonyap dengan bokeh-bokeh sekali. Hari pertama mihun selesai dengan bokeh mihun. Hari kedua spaghetti. Hari ketiga carbonara. Hari keempat tu semua bono-bono yang saya tak makan. Carbonara, oglio apa benda tu, tak reti aku menyebut apa. Makaroni ni, dahsyat betul. Akhirnya 15-0, tak berbalik bokeh tu. Akhirnya dia pun datang, Assalamualaikum, nak bagi apa pula hari ni? Sahlah, tak malu. Dia punya tak ada, nak beritahu bekas kat rumah dah habis, boleh tak pulang kan? Dia punya teruk. Janganlah jadi macam tu. Kau bangap pun janganlah tak faham orang bagi tu. Dah 5 boleh bokeh kat rumah, takkan kau tak nampak kan? Iyo, bagi yang terbaik. Ni, Assalamualaikum, salam, ada apa Kak Limah? Bukan nama sebenar. Ni, nak bagi kuih lapis. Ya Allah, kau ni sampai seloyang kau bagi aku. Bukan apa, kebetulan tak jadi kan? Yang tak jadi bagi orang boleh apa? Nak bagi yang elok-elok, bagi yang terbaik. Dah cakap dah tadi, bagi yang terbaik. Ya. Standard yang pertama adalah ithar, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Balik rumah bawa makanan, sampai ke depan rumah nampak jiran sebelah rumah nangis budak tu. Apa kena kau dek? Ayah dah lama tak balik, kita orang lapar. Ya ke? Kita pula buat balik ayam goreng yang warna merah tu, yang logo dia warna merah, yang ada orang tua rambut putih kacau mata duduk ke depan tu. Macam tu. Saya tak nak sebut je nama tu, sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kalau dia nak kita sebut nama dia, supaya masjid tolong beritahu dia nak sebut nama, taja dulu. Bagilah ayam goreng ke jemaah tu kan. Macam tu. Kalau bagi ayam goreng KF, nak sebut dah tu. Kalau bagi ayam goreng tu, alamat tak ada yang duduk dalam tu, semua duduk luar. Habis bokeh-bokeh dengan orang tua tu, habis bawa balik kan. Iyo tuan-tuan kan. Jadi kita bawa balik ayam goreng, nampak anak jiran nangis, nampak dia ayah dah lama tak balik, kita orang lapar. Macam ni lah, kau ambil lah ni, ambil masuk dalam. Kesian nakcik tengok kau, pergi masuk dalam. Tetapi masalahnya tidak bermula di situ. Bila suami itu masuk ke dalam rumah, masalahnya bermula. Bini tak tanya, angkat kening je. Samsing tak samsing. Tu seksyen 18 je perangai tu. The sound suami ni. Apa? Ayam, mana ayam? Kesian yang orang sebelah tu tak makan, habis dalam rumah ni. Nampak? Jadi suami yang tenang, yang beriman, jemaah Masjid Al-Nahdah ni kan? Macam tu kan. Macam ni lah yang kesian orang sebelah tu. Tak apa, siap, jom kita makan kat luar. Lagi ada feel, jom. Kalau cik punya hal, abang belanja. Macam tu lah. Betul. Mengutamakan kepentingan orang lain. Kita lah kalau bawa ayam goreng tu, paling tidak Sia nak ambil lah seorang seketul kita bagi, yang lain bawa masuk dalam. Kebanyakan kita macam tu, dia takkan sampai menyusahkan diri sendiri. Standard yang kedua, yang paling ringan lah, nama dia salamatus sadri, berlapang dada dengan saudara-saudara kita. Masalahnya kadang-kadang dengan adik-beradik sendiri pun tak boleh lapang dada, bergaduh. Apa sal motor arwah ni bagi ke adik, jangan saya paling sulung, seorang tu pula kata. Sebab mak pun cakap,
adik kau ni selalu kat rumah, biarlah dia bawa motor tu, senang nak beli barang untuk mak apa semua. Itulah dia mak. Sikit-sikit dia gaduh adik-adik. Dia kalau yang paling bagus tu berobot-robot tak nak. Cuba tengok persaudaraan, kita tengok, ingat tak yang kisah orang Muhajirin beli tanah pada puak Ansar. Salah satu kisah tu dia beli puak tanah kat puak Ansar ni, tengah dah beli tanah, dia pergi ke tanah tu, dia nampak tertanam satu peti penuh harta karun dalam tu. Bukan harta karun lah, penuh lah omeh, perak, semua tembaga, semua ada dalam tu. Dia bagi tahu balik tuan tanah, ya Syekh, aku dah masuk kat tanah tu, aku tengok ada peti penuh dengan harta, kau ambil lah, aku nak beli tanah je. Oh baiklah. Cuba kalau kita lah dapat peluang menginap di hotel yang paling gah di Shah Alam ni, di Palma, contoh lah ya, terseksyen apa boleh kan. Kita pun masuklah bilik, dapat kunci bilik 803. Wah, sampai ke 8 tingkat hotel tu, tak kisahlah. Masuk bilik hotel tu, buka kita masuk kad, menyala lampu, nampak atas katil ada satu beg, dalam tu penuh duit. Soalannya, adakah kita akan menelpon resepsionis, ada beg tertinggal lah kat dalam ni, siapa punya ataupun kita anggaplah itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak lah mana yang pilihan yang kita buat. Umur 1 ke umur 2? Umur 1. Baik betul perempuan sini kan? Tapi sebelum dia buat, dia akan terdengar, aku nak pulang lah kat resepsionis. Tiba-tiba terdengar satu suara, kau bagi kat resepsionis, silap-silap dia yang sapu duit tu, baik kau yang ambil, kita mak kan. Macam tu susah tuan-tuan, tapi dia orang macam tu lah. Kemudian apa tuan tanah tu cakap, aku dah jual tanah, kau ambil lah apa yang ada kat tanah tu. Macam tu. Apa pula aku beli tanah aja? Tak, kau dah beli tanah, apa dekat tanah tu kau punya, ambil. Bergaduh, tak nak. Apa ayat kita dekat dia sebagai orang ketiga? Bangang kau ni, ambil lah kalau kita lah kan. Tapi macam tu lah iman dia orang, macam tu lah akhlak dia orang. Jadi macam mana? Macam ni lah, kita jangan gaduh-gaduh. Habis macam mana? Kita tunggu kalau ada orang lalu dekat tanah ni sekarang, kita bagi kat dia. Oh betul juga. Tunggu, datanglah seorang pemuda lalu kat jalan tu, ya Syekh kaza wa kaza kaza, ceritalah macam ni. Lebih kurang kesimpulannya, kami nak bagi kat kau harta ni, ambil lah. Demi Allah, kau bagi aku lalu kat tanah ni pun dah syukur. Aku tak nak. La ilaha illallah, tak nak juga. Kita dapat tak macam tu tuan-tuan? Dapat tak? Berhenti kat tol, apa di hulu kat orang tol, ambil tu. Bagi payung, bagi t-shirt nak raya selamat raya bang. Sapu, ambil bang yang bini sebelah tu kan. Nampak tu kan, susah kan. Tak apalah, macam ni lah, dia pun tak nak macam ni. Kamu ada anak, tanya-tanya balik. Ada anak perempuan, saya ada anak lelaki, kita kahwinkan dia, kita bagi kat dia, settle. Betul juga, nikahkanlah anak mereka berdua, anak yang menjual tanah dengan anak yang beli tanah, nikah. Pada malam pertama, isterinya beritahu, abang, dapat kahwin dengan abang ni satu harta tak ternilai. Saya tak nak harta dunia ni bang, sama lah dengan abang, pulang balik. Bayangkan tuan-tuan, begitulah kerasnya takdir. Belum untuk Firdaus 2. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Jadi akhirnya jumpalah dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi, macam ni lah. Akhirnya bagi yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit. Tu yang lalu ke tanah tadi ambil sikit, pengantin tadi, pasangan pengantin ambil sikit, lebih tu letak dekat dalam reserve negara, pembenaran Baitul Mal. Macam tu ya. Hebat orang dulu macam tu lah. Macam kita lah sekarang, keluarkan ada jamuan. Saya yakin malam ni ada jamuan ni, saya yakin mana. Kalau tak ada, sesio lah. Orang ramai macam ni tak ada makanan. Ada tak jamuan ni? Ada, ada kan? Tak ada. Waduh, tak ada saja. Silap tanyalah, tak apalah. Anggaplah makanan kat luar tak kan? Ada lah kan.
Tapi bila ada makanan tak cukup, kita ni beratur, belakang ada 3 orang lagi, tengok packing tinggal 1, dah beratur panjang ramai. Malam ni luar biasa, saya tengok ni malam ni tak kurang 30,000 ni. Yang lalu lalang kat depan tu semua saya kira. Kita dah beratur, belakang kita ada lagi 3 orang, bungkusan ni tinggal 2. Apa tindakan kita? Pertama, kita ambil dua-dua sekali biar semua tu langsung tak mengasuh. Tu budi bahasa pertama. Senang kau tak gaduh lah, kau ambil semua ya. Macam tu. Baru adil. Yang paling baik sekali, tak apalah bang, saya dah kenyang kat rumah, isteri masak. Yang ni bang, 2 ni abang bincang lah 3 orang. Siapa nak ambil lah. Wah, macam tu kalau dapat memang steady kan? Iya. Macam orang perempuan lah, suami bagi duit, nah ambil lah duit nah. Kebetulan abang ada duit lebih bulan ni, ambil lah 2,000 nah. 2,000 ambil nah. Orang perempuan pun cakap, bang tak apalah bang, saya ni hidup dengan abang pun banyak rasa syukur, nikmat dah. Saya tak nak nah, duit abang ni tak apa, abang simpan tau, abang jangan risau. Yang penting abang jaga keluarga kita ni baik-baik. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Macam tu je. Itu semata-mata rekaan semata-mata. Kau bertuah lah bini kau pulang dengan duit 2,000 tu. Tak apalah bang, dia ambil ke, tahu tak apa, tu ada. Kan. Ni balon kita, ya orang perempuan ni cakap kan, tak ada. Belum lagi. Ni belum start lagi ceramah ni, belum. Baru mukadimah je kan. Macam tu lah ya, budi bahasanya. Orang dulu-dulu tertibnya, adab dia macam tu lah. Kalau nak kenduri kenara, mengajak semua, jiran-jiran dia ngajak. Tak mahu dia pakai phone dia main send to all, tak mahu dia macam tu lah. Kenapa yang ngajak mata bertentang mata, paling tidak halwa telinganya mendengar. Assalamualaikum wahai Jamilah yang kukasihi selalu. Ada apa Timah? Kata kan, Jamilah dan Timah bukan nama sebenar. Ni Seksyen 18 dekat Zimbabwe. Apa cerita nak bagi tahu anak saya yang sulung tu dah sampai masa dah lah. Bila dia mati? Bukan, dia nak menikah lah. Kau ni cakap dia orang sikit. Dengan orang mana? Dengan budak pilah. Oh ya ke? Bila langsung hujung minggu ni. Hujung minggu ni capek mana lah. Lagi minggu depan. Minggu depan hari Ahad. Ya ke? InsyaAllah macam tu. InsyaAllah tak ada apa-apa aku datang. Sekali tengok kenduri tu serentak dengan anak saudara kodim kita. Dia rapat dengan kita. Macam mana agak budi bahasa. 3 hari sebelum, pergilah rumah dia. Jangan datang kosongnya, bawalah buah tangan. Assalamualaikum, salam, apa hal tu? Saja nak jumpa kau, nak burak-burak sikit. Ambillah masuk lah. Ni ada boreh nak kenduri sok boleh masak. Ya Allah, susah ya kau ni. Ni ada duit sikit. Apa ni? Ambil. Tapi macam tu lah ayat Apa hal tak ada nak beritahu? Kan kenduri anak kau. Kenapa? Tak boleh datang kau. Dengarlah ceritanya apa ada. Masa tarikh tu serentak pula anak buah kahwin lah pula dah. Habis macam mana tak kan tak ada langsung. Saya tak janji sebab jauh. Kan jauh. Kat mana? Slim River. Oh, tak dapat lah datang tu, tak dapat dah. Yang seorang tu lah datang ni. Tak dapat datang tu. Nampaklah abang kau kahwin. Abang mana pula? Suami saya lah. Lah kahwin macam mana pula? Kahwin seorang lagi, saya yang izinkan. Biarlah dia kahwin, kan dah jodoh dia kan. Tu nak kiamat tuan-tuan. Contohlah dia bagilah pula kan. Ada tuan-tuan, ada. Meleleh Helio tengok tuan-tuan. Ni yo, tapi itulah. Jadi makna kata adab dia dalam berjiran tu kan. Kadang-kadang jiran datang rumah, Assalamualaikum. Budak sekarang pula, salam. Ya cik, mak ada. Cik masuk duduk cik saya panggil mak sekejap. Dia tutup TV. Pergi dapur panggil mak, cepatlah mak. Jangan lama sangat. Cerita tengah sedap ni. Tengok cerita Ultraman Taro.
Dia raksasa tu pula jenis yang 2 episod tak kalah ni, dah 2 episod tak kalah raksasa tu. Jadi tu nak tengok mana tu, dulu mana ada Beyond, mana ada boleh record, tak ada, dulu tak ada. Sudahnya berburak ala lama pula makcik tengok budi bahasa, adab dia bagi orang tua tu masuk. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam, mak ada, ikut belakang je, ikut belakang. Dalam rumah teres tengah pula tu, rumah teres tengah ikut belakang, kira kotuk-kotuk lah rumah India mana pula salah, kena kira balik semula. Tu semua lah tu kan. Jadi begitu juga Nabi SAW bersabda, bukan seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu sebab kita ambil berat jiran-jiran kita. Jiran nak borek jiran dia kan, ambil tahu besok SPM nak diumumkan, dah ambil borek dah. Oi, berapa ramai kat taman kita ni budak ambil SPM tu, kata silap ada 7-8 orang juga ni kat lorong kita ni. Apalah keputusan dia, ambil borek. Anak orang tu dapat semua dia pun meraihkan sekali. Kita kena buat majlis ni tu meraihkan anak-anak kita. Contoh kan, ambil berat. Yang pergi haji tadi, jumpa kalau boleh. Orang tu nak jumpa lah, nak minta lah, nak minta dia doakan dan pula lah. Contoh, jumpa contoh. Ini tak ada kan, dia tak rasa apa pun. Ada orang-orang dia dapat pergi haji tu ni, elok lah. Bukan dia yang ramai lagi. Itu dah ada yang benar tak berhati kan. Jumpa dia. Nanti kau doakan lah, biar aku pula boleh pergi Aku nak sangat pergi haji. InsyaAllah. Dah daftar ke belum? Belum. Macam mana nak sangat pergi, daftar pun tidak. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi ni. Boleh mati lebih 3 kali kan. Dan begitu juga Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Buat baik pada jiran. Dengar jiran kita sakit, pergi tengok, cakap yang elok-elok kan. Apakah akhlaknya? Akhlak yang perlu dijaga oleh orang Islam sesama jiran. Pertama, hormat jiran dan pengalaman mereka. Aku boring betul lah dia tu. Kenapa lah? Dia tu bekas askar, asyik cerita dia berapa orangnya. Biarlah. Dah tu pengalaman dia, hormat. Cuba kalau kita, pengalaman kita memang kita daripada dulu memang power, master dalam piping. Dia kontraktor pipe daripada dulu. Kita pun cerita pipe ni ada banyak jenis, orang tanam, boring lah dengan cerita kau. Apa perasaan kita? Tentu kita pun kecil hati kan. Samsul Debat ni tak adalah pengalaman apa benar, dah puas cerita dalam ceramah, senyap ada kat luar, habis perkataan ni mau keluar lah kan. Tapi iyalah, pengalaman apa? Pengalaman kojo, pengalaman ni, pengalaman mereka hormat. Dia cerita tu, oh ya ke? Oh ya, macam tu kalau ni macam kita buat-buat lah, walau macam mana pun cubalah jaga hati tu. Tak boleh Ustaz, lagi tanya lagi panjang cerita orang. Tak apalah, nak balik kau balik lah. Dah nanti kita sambung aku nak balik dulu, dah lambat ni. Yalah. Kadang ada orang jadi macam tu, dia rajin bercerita. Yang tu belum cerita lagi, yang seorang tu buka tajuk apa pun dia lah orang. Cerita World Cup, dia pun pernah tengok World Cup kat Sanun. Cerita pasal Montawi tu kawan baik dia, menyampah betul lah kan, macam tu. Ada orang macam tu kan, kita berbual semua tajuk dia, adalah bahagian dia. Pembaca berita tu bukan orang lain tu, nak saudara tu. Tengok situ macam-macam tuan-tuan kan. Kemudian tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan dengan jiran. Jangan menyinggung hati jiran. Contohnya, pernahlah berlaku orang tu dia basuh kereta, tapi air tu kan kadang taman perumahan tu menyengit jalan tu kan, rumah tu serong macam. Jadi air tu meleleh pergi ke longkang depan mana. Marah dia tu, gila tu jiran tu. Dia tak bagi lah air tu masuk dalam longkang depan rumah dia. Nak pergi mana?
sah betul, ada orang macam tu. Pernah dulu saya waktu saya bekerja jadi pengarah dulu, pengarah undang-undang, jiran ni mengadu dalam aduan tu, dia mengadu jiran membela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Ayam serama tu payah mikir, agak banyak bolo ni sampai mengganggu, menimbulkan kacau ganggu ni. Hantar budak enforcement tak, kau 3 orang kau pergi tengok ni aduan ni, pergi tengok supaya lepas tu maklumkan balik, pergi tengok. Jumpa ayam seekor macam lagu anak lah ayam ceng seekor kan. Anak ayam serama ni dah lah seekor dalam rumah, bukan kat luar. Dan jarak rumah yang mengadu dengan rumah yang diadu selang 10 buah rumah. Apa masalah dia? Gila betul. Iya tuan-tuan, saya kadang fikir ni masalah kejiranan dan masalah peribadi ni. Iya. Yang seorang tu, jiran, anak jiran bermain hingga menimbulkan kacau ganggu. Saya nak masuk shift malam, tak boleh tidur. Pergi tengok-tengok, memang pukul 5 baru budak time dia main. Takkan aku nak sita budak tu, sita budak-budak tu bawa balik stor. Takkan nak buat macam tu. Sebagai jiran, ingat Imam Al-Ghazali kata salah satu adab berjiran selain daripada jangan menyakiti hati jiran adalah bersabar dengan kerana jiran. Itu juga adab berjiran. Sebab kadang-kadang ada jiran dia tak biasa bercampur dengan orang. Dia pada dulu ayah kerja polis hutan, dia pegawai berpangkat, duduk memang dalam hutan betul. Jiran-jiran ni baru musang, contohlah binatang-binatang liar ni, contohlah. Dia tak biasa campur-campur dengan orang. Macam kita kejiran macam ni, dah biasa budak-budak tadi elok geng semua tu anak orang lain tu, bukan adik-adik dia tu tadi kat luar tu, dengan kopiah terjongkit katih tadi tu. Aku tengok tadi budak-budak tu pakai kopiah betul-betul, kau akan julurkan rambut kau, tahu? Jadi dia boleh baik ngam sebab dia memang daripada kecil bercampur. Besok dia dah besar pun senang. Tapi ada orang memang dia tak biasa campur dengan orang. Ataupun ayah ni polis berpangkat, kejap-kejap pindah, kejap-kejap pindah. Contoh, dia askar, kejap pindah sana, kejap pindah sini. Pangkat-pangkat tinggi kan. Grup dalam WhatsApp, grup dia dekat dalam phone tu ada 56 grup sekolah ya. Berapa banyak sekolah dia tukar tu? Contohlah. Kan? Tu belum grup isu-isu semasa lagi tu. Kan? Tak terbaca kadang-kadang. Paling kelakar tuan-tuan, ada satu menteri ni. Dulu ada seorang menteri ni, menteri tau, bukan Perdana Menteri, bukan Timbalan Perdana Menteri, menteri. Orang punya marah dengan dia, orang buat grup WhatsApp, grup kami benci, nama menteri tu. Dan yang paling best, menteri tu dalam tu. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan, menteri itu sendiri tunjuk kat saya, masa dia jadi menteri dia tunjuk kat saya. La ilaha illallah. Ya ke 3 kali aku left group, dia add balik gitu. Ya tuan-tuan, bersyukurlah tuan-tuan, orang marah kat tuan-tuan tak ada sampai back group. Nak tahu siapa menteri tu? Waktu makan kan, siapa makan dengan saya kan sebegitu. Kalau ada makan. Aduh, tak apalah tuan-tuan, malam ni pun tak sangka Samsul Debat datang, so tak apa. Saya memang jarang makan malam ni, jarang. Kan, saya kosong pun alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak. Kemudian menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Jiran pesan, minta tolong ya kak, jangan cerita dengan orang tau pasal suami saya ni. Simpan amanah tu. Baiklah, jangan disebut bocor. Apa kono malam tadi bising-bising tu, maaflah kak, suami saya dia memang baran sikit. Tu
lobam-lobam muka kau. Akak jangan cerita dengan orang tau. Ayolah, tak adalah cerita tu. Laki kalau marah memang macam kena sawan bab satu. Usah tahu lah kan. Kadang-kadang contoh ni contoh lagi saya beritahu. Tiba-tiba orang perempuan tengah sidai kain, nampak jiran kita lelaki tu bawa perempuan tak mana-mana masuk dalam rumah. Siapa ke kita tak pernah nampak muka dia tu. Kita pun sangka baik, agak adik dia ke macam tu. Contoh, kita sangka baik, contoh. Esok tu bini dia datang jumpa kita. Kak, nak tanya satu soalan boleh? Tanyalah. Ada tak kak nampak suami saya bawa perempuan lain balik? Apa nak jawab? Aku nak tengok budi basuh ni. Nak tengok apa macam mana jawab. Agak-agak akak lah jawab macam mana kak. Tak nampak apa. Tengok. Bagus dia. Semalam memang mata saya rabun. Saya tak perasan sangat kan. Tak. Dia cakap apa? Tak ada pula perasan. Dia berkata sebab tapi sekali saja. Kemudian panggil suami tu. Bang sekejap bang. Apa dia? Semalam saya nampak abang bawa perempuan mana saya tak tahu. Saya sangka baik aja. Hari ini isteri abang datang jumpa saya. Tadi dia jumpa saya, dia tanya ada tak saya nampak. Oh ya ke? Habis awak cakap apa? Saya cakap saya tak nampak apa-apa. Tapi lain kali kalau abang buat lagi saya tak jamin. Cakap macam tu. Tolong jangan ulang di perangai ni bang. Cakap dengan dia. Faham? Macam tu. Ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain ke apa semalam? Itulah tu, saya ni bukannya apa kan. Kan kata menyibuk pula. Memang ada lawa budaknya, ambu sedapnya kau menambah cerita. Jangan jangan. Kalau boleh cover sekali je. Sekali saja sebab kita mungkin tak nak jadi mudarat pada rumah tangga dia tiba-tiba. Cakap macam tu. Sekali saja, jangan banyak kali tau, sekali je. Ni dah 3 kali, sekali lagi tak, sekali saja. Ya. Jaga rahsia memiliki kepentingan, tidak berlaku khianat. Membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan. Tolong jiran kita. Orang perempuan jangan syak wasangka. Suaminya meninggal, dia adalah ibu tunggal berumur 35 tahun. Anaknya kecil-kecil lagi. Maka suami kita jadi manusia yang paling prihatin sebagai jiran bersebelahan. Kesian dia yang biarlah abang tolong dia. Dia nak pergi kerja pun tak ada ni. Allah, biarlah abang hantar dia. Apa pandangan awak? Macam tu. Macam mana perempuan? Jalanlah dia katakan, tak rapek dah kan. Sadar diri tu sikit. La ilaha illallah. Kita kesian jiran kita. Besok Allah tanya, apa peranan abang? Cik, suami pula kan. Bahan dah hujah tuan-tuan kan. Iya kan. Bantu tu biarlah, jangan sampai timbul fitnah. Beri layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam berhubungan dengan mereka. Hak jiran yang perlu dipelihara. Apa dia hak yang perlu dipelihara? Antaranya yang kita kena jaga hak-hak jiran. Pertama, kalau minta tolong, kita akan tolong dia. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Nak pinjam duit boleh tak? Tak dapat banyak, bagi sikit. Ni yang boleh bagi macam tu. Jika dia minta pinjam, kau akan bagi pinjam pada dia. Dia nak pinjam cangkul, bagi pinjam. Kadang ada kat jiran minjam pandai, pulang tak pandai. Abang, jiran kita tu minjam cangkul dah 3 bulan tak dipulang suami dia tak faham bahasa ke? Dia pinjam pulang yang suami pula. Tapi kalau suami yang beriman macam jemaah Masjid An-Nahdah ni, bang, jiran kita pinjam cangkul tak pulang-pulang dah 3 bulan bang. Biarlah, agak ada ditolan ni cangkul tu. Berapa ringgit warna cangkul tu, petang abang beli lain kacik punya hal lah. Macam tu kan, macam tu settle. Bono boleh settle, jangan kita simpan dendam tuan-tuan.
Ya, kalau ia sakit kau akan menziarahinya. Ziarah dan cakap elok-elok. Ziarah mulut tu biar elok. Kau dah berapa lama sakit dan iman? Dah 3 hari tak mau dah. Jangan risaulah, kau makan ubat doktor tu. Aku dulu macam tu lah. Lepas hari ke-5 ke-6 insya-Allah elok lah. Betul ke ni? Iya. Makasih tau. Senang hati dengar. Kau dah berapa hari dah iman? Dah 3 hari. Kau standby lah. Gila betul ayat. Kawan aku lu macam tu lah. 3 hari tak elok, hari ke-5 padam. La ilaha illallah. Ayat kan. Betul, jangan cakap macam tu, tak baik. Kalau dia dapat satu kebaikan, ucapkan tahniah. Jika dia tertimpa bahaya, kau turut sedih bersamanya. Kalau dia meninggal dunia, kau turut menghantar jenazahnya. Kan? Jangan kita marah-marah, jangan kita bergaduh dengan dia. Kan? Dapat kebaikan, kita pun memuji dan ucapkan tahniah kepadanya. Kadang ada tu, kadang-kadang jiran tak datang ke negeri rumah kita, jangan balas-balas. Kau tak datang ke negeri aku, ya siap kau. Anak kau ada 3 lagi belum makan, belum kahwin. Kau tengoklah. Anak kau pun aku tak datang, kau tengoklah. Rumah gane pula. Kan? Belagak ni semenjak duduk sebelah komputer ni. Stesen komputer. Kan? Cuba tanya, Kak, sampai hati akak tak datang ke negeri saya hari tu. Ya Allah, aku dah datang dah ke negeri kau tu. Ya ke Kak? Iya. Dah sampai dah pintu gerbang selamat pengantin baru tu. Akak sampai sana, dapat call emergency, akak pusing balik. La ilaha illallah. Ya ke Kak? Lah, ingat akak tak datang langsung, dah datang. Ada emergency. Emergency apa Kak? Orang rumah abang kau bersalin. Tak ada siapa nak jaga. Nialah yang jaga juga. Buruk-buruk pun bini tua juga. Macam tu lah. Nampak tak? Nampak kan? Harmoni. Kan? Kak tipah. Macam tu lah cerita kan. Baik dia kan. Kadang kita tuduh marah-marah, rupanya orang tu, rupanya datang. Jangan kita hukum jiran kita. Kan? Faham dulu. Kan? Kalau apa ni, satu, jangan sekali-kali kau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Rumah teres, naik tembok sampai rodup rumah sebelah tu. Saya dulu masa saya jadi pengarah undang tu, ada satu rumah Cina ni, kiri kanan naik 2 tingkat, rodup rumah tengah tu. Wah, saya tak dapat matahari. Dia sibuk dah matahari. Iya. Nak naik tembok dari segi UBBL, Uniform Building Bylaw, tak boleh lebih daripada 7 kaki. Kalau ada pun yang 10 pun ada keadaan-keadaan tertentu. Lepas tu budi bahasa lah, kalau kau buat tembok naik, kau slapkanlah sekali sebelah jiran dengan tu. Minta izin sebelah rumah kau simen, bolah tu batu-batu. Sorry, batu-bata. Kau tak faham kan? Ya. Ya, jaga. Mesti minta izin jiran. Kadang-kadang buat ubah suai rumah. Ubah suai rumah buat tinggi, pasang awning. Air hujan tu arah sama jiran. Kan tak bangih kau sebelah tu. Saya pernah sekali tu kontraktor tu buat kat rumah saya, dia buat gutter tu. Buat gutter yang laluan air kan, tiba-tiba hujan tak turun air. Wah, handa gutter ni disodot atau air hujan ni tak keluar. Rupanya bertakung kat tengah tu. Dia tak kukur dulu, pakai penimbang air tu, bagi dia condong sikit, dia tak buat. Kaciknya hal Ustaz, ditobok kat tengah tu, dihantar mas jiran. Kau ajar betul kau ni cakap betul kan. Tu kita marah. Jangan macam tu, fikir kau botolkan balik. Kau jangan nak susahkan jiran aku. Tentu fikir jiran. Satu lagi, buat ke negeri kenara, tak salah kau tambah agenda tu karaoke keluarga. Time chorus tu saudara mara pun tak sanggup dengar. Macam mana kau boleh panggil jiran kau dengar? Kalau betul nak buat bilik bawah tanah, kodap bunyi, oksigen pun jangan ada. Biar kau mampus tu di bawah tu senang. Banyak cerita menyanyi apa bondo
kan? Jangan mengganggu perasaan jiran dengan bau masakan, melainkan engkau memberikan sedikit dari makanan itu. Nampak tak? Bagi sikit. Nabi sendiri kalau masak, Nabi lebihkan kuah, sebab Nabi nak bagi jiran tetangga, termasuklah salah seorang jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Tu lebihkan masak. Jangan masak sikit, kodamut, kodakut campur komut, kodamut sikit pun nak masak kan? Kalau nak beli buah-buahan, bagi sedikit kepadanya. Tapi kalau tak mau berikannya, hendaklah kau masukkan buah tu ke dalam rumah secara rahsia, supaya anak-anak jiran tak nampak. Dengar ya, buah ni Nabi ajar, kalau tak nak bagi orang sebelah, sorokkan, masukkan dalam ni, sorok, sembunyikan, jangan dia nampak, bawa masuk dalam rumah secara rahsia. Hari ni bukan sorok, masuk dalam media sosial. Alhamdulillah, sadap botol lauk kambing togak ni. Kambing togak namanya. Sian orang sebelah, dah lah sebelah tu ngidam dah lama nak kambing tak dapat. Contoh. Dan Nabi ajar, jangan biarkan anakmu makan makanan itu di depan rumah, takut anak jiran nampak dan dia menangis inginkan benda yang sama. Itu pun Nabi ajar. Makan kat dalam, jangan makan kat luar, nanti jiran nampak. Macam itulah dia. Dan bersabarlah dengan kerenah jiran. Jadi saling bagi nasihat, jauhi perbuatan yang zalim, saling membantu dalam kebaikan, berakhlak mulia, suka berkorban dan memberi, mengatakan kebenaran, menjauhi perbuatan mungkar, sabar dan murah hati, pemaaf, suka tolong menolong. Macam ni kan kat masjid, berjemaah kita, berjiran dan berjemaah kita, tiba-tiba AJK masjid umumkan, insya-Allah kita tak lama lagi akan menyambut sahabat Samsul Debat datang ceramah. Sahabat Samsul Debat ni namanya Ustaz Abdullah Khairi, dia nak datang. InsyaAllah kalau tak ada perubahan itulah tarikh. Jadi kita akan lancarkan gotong royong perdana. Tengok datang ke tak datang. Yang datang muka yang sama. Ada seorang tu datang, dia tak gotong royong pun, dia royong gotong. Dia tak tahu kerja dah, ambil gambar yang lebih. Lepas tu update, alhamdulillah selesai juga gotong royong hari ni. Itulah. Ada tu nama royong gotong nama. Tak baik kerja tuan-tuan, ambil gambar yang lebih. Tapi kat sini tak ada lah, tempat lain. Ya, sini okey. Sini borobot orang nak cuci kipas basah. Dia kalau orang ramai macam ni dia okey. Kalau orang tak ramai dan dia laju sikit, tersingkap kain imam ni, jangan main-main. Waktu sujud tu kan, dia kena ramai baru dia okey. Tu tak kurang tu. Maintenance yang ni tak kurang. Bali saja 30-35 ribu. Bali saja. Betul kan? Jadi itu sebab nampak tabung jangan lalap, sumbangkan, sebab current itu besar, nak kena bayar elektrik ni. Banyak bayar. Ya, banyak bayar. Kipas lagi, aircon buka, nampak? Okey. Dahsyat ada orang buat tembok tapi pasang cermin. Baguslah. Ini dulu asal dulu lepas tu pasang cermin. Asal kosong. Oh. Yang atas ni tak pakai dah. Orang perempuan boleh duduk atas dia, kesian dia kat luar tu. Kat luar ada TV ke tu? Nampaklah skrin. Hush, canggih ni. Steady lah. Kan, pada yang tak dapat menonton boleh layari www. Macam tu lah kan. Bertutur kata dengan baik dengan jiran. Kan, memiliki sifat sayang, mempunyai rasa malu dan jaga pandangan. Dan begitu juga sentiasa mewujudkan suasana yang mesra dan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun hidup dalam dunia ni sementara. Jangan lupa Nabi sebagai penutupnya, Nabi ada sebut 3 kali Nabi ulang, sungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jangan susahkan jiran kita dengan macam tu. Ya,
Nak ukur keimanan tak keimanan seorang ni, tengok hubungan dia dengan jiran. Saya dengan jiran saya baik, itu kita cakap. Suruh orang survey, tanya jiran, dia ni macam mana? Dia ni okey tapi dia tu mulut dia lah. Nah, nampak? Ada cerita rupanya, baru kita tahu. Jadi selagi mana kita ni tak baik dengan jiran kita, kita susahlah nak cakap kita ni beriman. Sebab Nabi kata nak ukur iman tak iman seseorang tu adalah dengan bagaimana hubungan kita dengan jiran. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham tu signal tu, insya-Allah. Cara dia duduk rasah gelisah, kojap ni, kojap togak, kojap melunjur kan, saya faham. Mana dah ponek benar dah tu. Ponek benar dah tu. Yang risau saya adalah antara penceramah yang memahami kehendak audiens saya. Macam tu. Saya tak marah pun siapa nak tidur tuan-tuan, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidurlah. Tak ada pek dia melarang. Kadang ke rumah payah nak tidur, ada bantal, ada aircon, tak ada pek dia tidur. Tengah dengar ceramah togak-togak tidur. Anda tuan-tuan kan? Semua ada pahala ni dalam datang majlis ilmu, semua ada pahala, cuma tak samalah kan, tak sama, lain-lain. Mana sama orang yang duduk tengah dengan orang bersandar kat dinding, mana sama? Ni contoh, janganlah beralih, ni contoh kan. Yang duduk tengah bangi, macam mana dia boleh dapat tiang tu yang seorang tu? Contoh kan. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah. Jadi orang kata tu kan, dalam hidup kita ni sementara ni kan, datang majlis ilmu banyak-banyak, tidur jangan risau. Kadang-kadang dalam tidur tu terdengar satu dua benda melokek dan kepala okey lah tu kan. Dia ada satu doa, tak tahu lah ustazah tu ada ajar anak kuliah duha, orang perempuan. Doa tu kalau kita baca hilang ngantuk orang. Pernah tak ustazah tu ajar orang perempuan? Pernah tak? Tak pernah. Doa dia senang je, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa ni sagar mata. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu hilang ngantuk dia kalau dah lelap tu wabillah tu togah dah habis jaga dah. Saya belum baca lagi tu dah, tu contohnya. Belum baca. Ada yang menyalin tak ada. bergurau saya tak bergurau, tak boleh kena gurau kan. Ya, jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ucap terima kasih banyak. Bak kata orang budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.